Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Kitab pertama kita pakai ni Sirajul Huda muka surat 5. Adapun hukum yang dibangsakan bagi adat itu, iaitu menetapkan satu perkara bagi satu perkara atau menafikan dia daripadanya dengan kita tilik bagi telah berulang-ulang 2 kali atau 3 kali, maka tersimpan ia kepada 4 bahagi. Bawah lagi. Situ. Saya. Bawah. Al-wujub. Ke situ dah. Ha? Tadi. Bawah tu. Oh, adat tu dah lepas tu. Kata Muslim rahimahullah ta'ala, maka makna tersimpan hukum akli dalam 3 bahagi itu, iaitu tiada keluar ia daripada al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Baik. Jadi, hadirin sekalian, pertama sekali syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dijadikan kita umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat Islam, diberi kita dalam keadaan taat, nak ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, diberi pula kesedaran untuk terus nak menuntut ilmu, nak belajar, memahami pelajaran agama ni supaya kita betul-betul Islam keseluruhan, zahir batin. Bahkan kita Islam bukan saja muakkad dalam waktu tertentu, tapi Islam kita mutlak. Maksudnya sentiasa dalam keadaan Islam. Dengan mana sentiasa dalam keadaan menyerah diri, rasa fakir, keberhajatan diri kita ke Allah Ta'ala, sentiasa bergantung harap ke Allah Ta'ala. Yang makhluk ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Hakikatnya kita berhajat kepada Allah Ta'ala, bukan berhajat kepada makhluk Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita begitu terang, faham perjalanan Tauhid ini, supaya kita benar-benar hidup sebagai orang ahli Tauhid. Siang, malam, pagi, petang, sihat, sakit, alim, jahil, semuanya dalam keadaan muwahhidin, supaya boleh sentiasa dalam keadaan bersama Allah Ta'ala, berdamping diri Allah Ta'ala, sentiasa boleh dalam keadaan sibuk zikir ke Allah Ta'ala, dan boleh sampai tahap untuk capai Allah Ta'ala. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sambungan kita nak masuk ni adalah nak masuk dalam perbicaraan hukum akal. Dengan apa nisbah telah kita belajar, terdekat ada hukum adat, dan sebelum tu ada hukum syarak. Jadi biasanya 3 pembagian hukum ni memang para ulama kita dia akan beri penjelasan awal sebelum masuk dalam bab akidah, supaya kita faham siapa nak jadi hakim dalam khasnya permasalahan akidah ni. Sebab permasalahan akidah, hakim untuk menghukum sesuatu keputusan dalam bab ketuhanan ataupun Rasul ni, antara alat besar yang kita akan pakai adalah akal. Kita dalam bab akidah, macam mana rumusan telah disebut para ulama kita tak berakidahkan berdasarkan faktor adat. Tapi hakim besar yang menjadi penentu untuk dengan itu kita boleh kenal, faham, dengan itu kita boleh jadi farid, boleh tamyiz, boleh beza antara hak dan batil, antara
makhluk dan khalik, antara alat dia berdasarkan tunjuk ajar daripada Al-Quran dan hadis, alat dia akal. Allah Ta'ala banyak tempat dalam Quran puji berakal, dan Quran sendiri Allah Ta'ala datangkan kalam dia dengan memuji orang yang berakal. Maksudnya orang yang berakal dengan akal sempurna, menggunakan akal dia, dengan akal dia boleh jadi hakim untuk mengisbatkan ke Allah Ta'ala apa yang sepatutnya diisbat ke dia, untuk menafikan apa yang tak sepatutnya dinisbah pada dia. Siapa yang boleh berakal betul-betul ke Allah Ta'ala ni, dalam keadaan pula sentiasa yakin ke Allah Ta'ala, sentiasa ada hubungan batin dengan Allah Ta'ala, inilah orang yang hakiki berakal. Inilah orang hakiki iman. Inilah orang yang bizikrillah tatma'innul qulub. Inilah orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inilah orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Inilah orang yang walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Inilah orang yang wala zikrullahi akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita macam tu. Dan perantaraan dia, alat dia, faham satu-satu perjalanan berakal. Kalau kita betul-betul berakal, memang kita akan boleh capai tauhid dalam semutlaknya kehidupan kita. Bukan dalam certain times, sometime, ataupun several times, subhanallah. Bukan macam tu, tapi all the time. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi antara pembincangannya hukum akal yang dia kata tersimpan hukum akal dalam 3 bahagi. Istilah tersimpan ni maksudnya hukum akal ada 3. Yang itu kata dia tiada keluar ia daripadanya. Dan kata tersimpan ni maksudnya takat ni 3. Dia takkan ada hukum akal yang keempat. Takkan ada. Baik mana 3 hukum akal tu dipanggil al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Kalau asal dengan makna masdari tu, dengan makna kemestian, kemustahilan, keharusan. Kalau terjemah dengan makna masdar. Terjemah kita mudah, wajib, mustahil, harus. Kalau ikut kaedah bahasa ada beza tu. Antara wajib, mustahil, harus dengan kemestian, kemustahilan, keharusan. Sikit kalau saya sebut bahasa tu, kalau boleh telan, kalau tak boleh abaikan je. Sebab tu tak biasa mendalami dalam konteks bahasa Arab, dia susah sikit nak memahamkan perbezaan antara kita selalu sebut wajib, mustahil, jawaz berbanding dengan al-wujub, istihalah dan jaiz kan. Jadi al-wajib, al-mustahil, al-jaiz dengan al-wujub, istihalah dan jawaz. Dia memang ada sedikit perbezaan antara makna masdari dan isim fa'il. Ini cukup istilah dia. Jadi dengan apa disebut ni, wujub, istihalah, jawaz, selalu kita jumpa wajib, mustahil. Kalau jawaz tu kita jebah Melayu harus, bahasa Arab dia al-jaiz. Apa beza antara al-wajib dengan wujub? Al-wajib perkara yang wajib. Wujub tu kemestian perkara wajib tu kepada sesuatu. Nisbahkan wajib, nisbahkan kemestian tu kepada sesuatu yang kita nak kata wajib dan mesti tu. Itulah al-wujubu. Boleh? Faham? Allah mesti ada. Kemestian ada tu. Itulah dipanggil wujub. Bila Allah, dia ada, dialah Tuhan yang ada. Kata dia yang ada tu, itulah al-wajib. Boleh faham itu? Saya sebut ni dulu. Boleh tak telan? Istihalah dan mustahil. Mustahil ada syarik dengan Allah Ta'ala. Mustahil anak pada Allah Ta'ala. Mustahil isteri pada Allah Ta'ala. Isteri itu dipanggil al-mustahil. Perkara yang mustahil tu. Kemustahilan isteri. Kemustahilan anak. Itulah dipanggil istihalah. Isteri Allah. Anak Allah. Itulah dipanggil al-mustahil, perkara yang mustahil.
Kalau patah balik bab wajib tadi, kalau saya sebut wajib, Allah dia sabit kudrat. Bila sabit kudrat, maka dia ialah Tuhan yang qadir. Kemestian kudrat di zat. Itulah al-wujud. Bila zat ada sifat kudrat, itulah al-wajib. Maksudnya Allah sabit kudrat di dia, itu al-wujud. Kemestian Allah bersifat kuasa. Dengan sebab kemestian dia bersifat kuasa, tentulah Allah Tuhan yang kuasa. Yang kuasa tu, itulah dipanggil al-wajib. Yang tu nak ngaji, tuan-tuan kena tengok Arab betul-betul lah. Itu juga al-jawaz. Harus Allah Ta'ala buat sesuatu yang mungkin atau meninggalkan dia. Apa yang harus tu? Misalnya, penciptaan makhluk. Penciptaan jin, penciptaan malaikat, penciptaan manusia, haiwan, tumbuhan, batu, pasir, emas, perak. Penciptaan tu, itulah al-jawaz. Makhluk yang tercipta tu, jin, manusia, binatang, haiwan, tumbuhan, malaikat, itu adalah al-jaiz. Sesuatu yang jaiz. Yang tu sekali lalu dah beza kan. Setiap benda yang wajib menunjukkan wujubnya sifat wajib tu di zat. Sifat yang mustahil. Setiap yang mustahil menunjukkan kemustahilan yang mustahil tu kepada zat. Sikit saya sebut bahasa itu. Agak problem kena biarnya. Tapi memang ilmiahnya kena ambil bahasa macam tu sikit. Jawaz. Setiap yang jaiz ni adalah menunjukkan jawaz Allah untuk membuat setiap benda yang jaiz itu. Yang di dalam konteks ini, kalau istilah bahasa Arabnya, tuan-tuan kena faham prinsip masdar dengan isim fa'il. Saya nak sebut dalam konteks sifat ketuhanan ni ke bahasa Inggeris, kita tak belajar dengan bahasa Inggeris. Jadi susah sikit. Yang ni saya kena pergi refer sikit bahasa Inggeris dengan ahli dia. Kita tak pernah belajar bab ketuhanan dengan bahasa Inggeris. Jadi tak erti ya. Tapi saya boleh cerita lah. Takkan nak cerita driver dengan driving. Yang inilah perbezaannya kan. Macam kita sebut murtad dengan riddah. Apa beza murtad dengan riddah? Riddah ni kemurtadan. Murtad ni orang yang murtad tu. Misalnya orang ni kata Quran tak boleh pakai, padahal dia Islam. Dia orang yang murtad. Perkara yang memurtadkan dia tu, itulah dipanggil riddah. Tu dipanggil kemurtadan. Apa dia kemurtadan? Dialah ciri sifat murtad yang menyebabkan seseorang itu termurtad. Jadi murtad. Itulah dipanggil riddah. Riddah. Misalnya, kalau orang tu dia jadi murtad, kita panggil orang yang murtad lah, orang yang murtad. Apa yang menyebabkan dia jadi murtad tu? Dia mengingkarkan hadis Nabi SAW. Dia hanya menerima Quran saja, misalnya. Mengingkarkan hadis Nabi, menerima Al-Quran saja, hanya dipanggil mengingkarkan. Pengingkaran kepada hadis Nabi, itu dipanggil riddah. Orang yang mengingkar hadis Nabi itu, itulah dipanggil murtad. Orang yang murtad. Jadi ada beza antara masdar dengan isim fa'il tentulah. Yang tu ada pembahasan dia kan. Ada nak faham halus satu hal lah. Tapi umum kita belajar ni, saya nak sebut bahasa tu ya, ada istilah riddah, wujub, istihalah, jawaz. Kalau kita sebut bahasa Inggeris, ada driving, writing, printing. Dengan sebab tu,
Bila alat ni boleh printing, kita panggil printer. Bila ada driving pada orang ni, kita panggil dia driver. Driver. Bila yang ni alat boleh printing, kita panggil printer. Kalau dia boleh blending, kita panggil dia pandai. Tapi nak buat bahasa Melayu kan susah sikit kan. Melayu dia tak ada prinsip bahasa macam tu. Dia ni ada sifat kelalaian. Dia lalai. Tak bomoh. Dia pelalai. Melayu pening pula. Pelalai. Pelali. Kau tahu lah. Pelalai. Kan dia susah sikit kan. Kita pasal format bahasa kita tu, dia ada. Kita pula, bahasa Melayu pula, bangkut kita pun tak faham ke mana arah tata bahasa Melayu ni sebenarnya. Dengan secara serius. Dan kita pun bercakap tak menggunakan tata bahasa itu dalam percakapan seharian. Macam tu yang menyebabkan kita macam kita punya sistem tata bahasa ni dia ada tapi macam tak ada. Ada macam tak ada. Tapi bila kita ngaji bahasa Inggeris, bila nak fahamkan bahasa Inggeris ni, baru tengok bahasa Arab, bahasa Malaysia. Apatah lagi tengok bahasa Arab. Tuan-tuan memang kena. Saya boleh sebut bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni pun sebab saya ngaji bahasa Arab. Kalau tak mampu, saya tak kerti mana. Pasal faham Arab tu, bila kita nak pergi huraian ke orang dengan kaifiat Arab tu, dengan sebab tu terpaksa kita fahamkan balik dengan kaifiat bahasa Melayu dan kena fahamkan dengan kaifiat bahasa Inggeris. Sikitlah situ. Satu, dengan belajar bahasa Arab, memahirkan kita semua bahasa-bahasa lain dalam dunia. Saya sebut tu pasal saya punya pengalaman mengaji bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bila ngaji bahasa Arab, baru saya faham betul-betul bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tu pun bahasa Inggeris banyak tak faham. Pasal apa dulu ngaji tak apa bersungguh. Tentu sikit. Bila ngaji Urdu pun sama juga. Maksudnya, tambah dia nak tukar muzakkar, mu'annah, mufrad, tasniah, jamak. Hak tu. Saya ngaji bahasa Arab. Dengan faham bahasa Arab, Urdu saya mudah hadam. Pasal Urdu, uslub dia pun macam nak Arab. Pasal memang ambil pada Arab. Melayu kita pun ada. Tapi, dia masih kekal kemelayuan ni dari sudut tata bahasa dia. Saya nak syarah tu terlalu panjang. Cukup sekadar untuk nak sikit syarahkan beza antara al-wajib, al-mustahil, al-jaiz berbanding dengan al-wujub, istihalah, al-jawaz. Jadi kalau bahasa lalu kita sebut al-wujub tu kemestian sesuatu yang wajib. Al-wajib tu diri perkara wajib. Al-istihalah kemustahilan sesuatu perkara yang mustahil. Diri perkara mustahil tu dipanggil al-mustahil. Al-jawaz maksudnya keharusan benda yang harus. Benda yang harus tu, itulah dipanggil al-jaiz. Sekali lalu dengan bahasa macam tu. Baik. Jadi kalau gitu, apa takrif wujub? Kalau kita terjemah dengan makna kemestian, tu disebut. Dia adalah, makna wujub ni, tiada menerima nafi, tiada makna nafi. Dengan bahasa lain, wujub ni apa? Terjemahnya kemestian. Apa makna kemestian? Tak boleh dinafikan. Menafikan kemestian tu daripada sesuatu. Itulah dipanggil al-wujub. Maksudnya memperwajibkan, melazimkan, memestikan. Itulah kalau bahasa kita, apa maksud al-wujub. Al-wujub. Baik, istihalah pula. Kalau asal ambil bahasa asal, kali lalu dengan mudah, kemustahilan. Apa dia kemustahilan ni? Kemustahilan ni ialah perkara-perkara yang mustahil, memustahilkan perkara mustahil tu pada apa yang tak selayaknya untuk dinisbahkan perkara itu. Itulah dipanggil kemustahilan. Tuan-tuan kena hati bahasa tu sikit. Jadi selalunya kalau faham bahasa usul bahasa Melayu kita, kemustahilan, ada an belakang ni dia akan jadi nama terbitan hasil daripada mensabitkan satu sifat di zat. Itulah datang jadi makna an tu.
penulisan. Apa maksud penulisan? Mursyad ni adalah orang yang menulis, yang dia dah buat perbuatan tulis, ada karya tulisan dia, dengan sebab itu hasil pada dia penulisan. Itulah maksud asal masdar tu. Kalau asal bahasa Arab, daripada asal bahasa Arab, al-wujub tu nak memahamkan beza antara wujub dengan al-wajib. Wujub, kalau wujub kemestian perkara yang wajib. Kalau istihalah maksudnya kemustahilan perkara yang mustahil. Kalau jawaz tu maksudnya keharusan perkara yang harus. Jadi apa beza keharusan dengan yang harus? Keharusan tu sifat, yang harus tu zat. Yang harus tu diri perkara harus. Keharusan tu sifat kebolehan, keharusan, kebolehan, keberangkalian untuk kita katakan dan nisbahkan sesuatu pada sesuatu. Itulah dipanggil keharusan. Jadi makna-makna masdar ni lebih pada makna sifat. Tu panjang nak syarah tu. Okey. Jadi wujub maksudnya tiada menerima nafi. Maksudnya kemestian sesuatu. Apa maksud kemestian? Takkan boleh menerima ternafi. Takrif ulama teliti kan. Saya sebut semua bahasa apa. Saya sebut lagi panjang sangat pun takut tak boleh hadam kan. Agak muskil tu tuan tanya. Kod-kod boleh nak dapat further information atau further explanation about that. InsyaAllah. Dan istihalah maknanya tiada menerima subut. Asal terjemah makna masdari ini kalau kaedah kita, istihalah kemustahilan. Jadi kemustahilan, benda yang mustahil itulah dipanggil istihalah. Benda yang mustahil tu, itu dipanggil perkara yang mustahil. Sejak ada anak pada orang Ta'ala. Nak sebut apa? Keadaan ada anak pada orang Ta'ala adalah satu perkara yang mustahil. Jadi, apakah istihalah itu? Mustahil ada anak pada orang Ta'ala. Jadi faham mustahil ada anak pada orang Ta'ala, kemustahilan sabit anak ke orang Ta'ala tu adalah perkara yang mustahil. Itulah diri perkara yang mustahil tu. Yang tu sekali lalu ngaji bahasa kan. Ngaji macam ni memang ngaji dia bentuk Arabik sikit lah kan. Pasal memang tata bahasa Melayu pun sebenarnya dia adalah dalam bentuk bahasa Arab kan. Baik, macam mana pun atas kita nak pakai ni, jadi wujud dengan mana tiada menerima nafi, istihalah maksudnya tiada menerima subut. Bila sebut kemustahilan, maksudnya yang ni adalah termasuk perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil, perkara itu sendiri mustahil. Kemudian nak sifatkan yang mustahil pada Allah Ta'ala, ini adalah kemustahilan perkara yang mustahil. Arabnya dipanggil istihalatul mustahil. Kalau wujud tu dipanggil wujubul wajib. Kalau jawaz dipanggil jawazul jaiz. Itu sikit disiplin bahasa. Baik, al-jawaz maknanya menerima keduanya. Asal makna jawaz tu keharusan. Bila sebut keharusan boleh terima kedua-duanya atas jalan berganti-ganti. Masuk berganti-ganti ini yakni menerima subut pada masa ketika dan menerima nafi pada satu ketika yang lain. Jadi ada keharusan untuk ada dan tiada pada makhluk. Apa maksud keharusan tu? Maksudnya ada ketika dia ada ketika tiada. Ada keberangkalian dan keharusan pada waktu yang berbeza dan tempat berbeza tu. Hak tu adalah dipanggil keharusan. Itulah dipanggil keharusan. Diri perkara yang harus tu, apa diri disebut benda yang harus tu? Diri tu, ain tu. Hak itulah dipanggil al-jaiz.
perkara yang harus. Yang tu nak bahasa Malaysia hanyalah selalu sikit. Tambah kita kalau bawa mengaji dengar benda-benda pembahasan bahasa-bahasa macam ni, kadang payah kan nak hadam. Pasal kita tak apa peduli bab-bab konteks bahasa Melayu ni. Satu saya ngaji dengan Datuk dulu, Tuan Haji Ghazali, dia selalu nasihat. Dia kata apa? Koma ni kalau dia kau nak mengaji, ngajilah kat Malaysia dulu. Bagi pandai cakap Melayu dulu. Pandai bahasa kita dulu. Pasal Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ni, boleh kata kebanyakan Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, semua keadaan Nabi Rasul ni, boleh bahasa itu, mereka dalam keadaan ummi, dan mereka dalam, kalau boleh membaca pun, dia akan dibangkitkan di kalangan bangsa umat tersebut. Supaya dia faham bahasa bangsa dia faham Quran, dengan sebab tu dia boleh mengolah firman Allah Ta'ala daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada dia untuk dihuraikan untuk dihuraikan perkara tersebut kepada masyarakat dia. Jadi mesti ada kemahiran bahasa dengan bahasa bilisan qaumi, dengan bahasa kaum dia sendiri. Satu saya syarah bahasa tu pasal kegagalan memahamkan bahasa, dia akan menggagalkan kita untuk faham bicara kita tahu mana tentang tauhid. Punca dia kegagalan bahasa. Dan saya punya pengalaman ngaji memang bab bahasa ni tuan-tuan, kita kalau tak peralus memang kita rasa macam biasa je. Tapi kalau kita peralus, susun depan dulu kemudian atas bawah, semua ada mengenai rahsia-rahsia dia. Kalau istilah rahsia ni dalam bahasa Inggeris, dia ada signs dia, S-I-G-N-S. Ada isyarat, ada dilalah dalam bahasa Arab. Untuk isyarat itu memahamkan apa makna dia, apa makna yang dia kendaki. Okay. Macam mana pun atas hukum akal kita sebut ada benda yang mesti, ada yang tak sepatutnya, ada yang maybe. Yang tu kot, atas nak ambil faham hukum akal 3 ni itu je. Tapi bila pembahasan halus sikit macam saya sebut tadi lah, nak beralih lagi, nak bagi faham betul-betul lagi, tu kena ngaji suku lah. Okey, siap. I'lam, ketahui oleh kamu bahawasanya wujub dengan makna tiada menerima nafi, yakni tiada itu iaitu yang dikedaki dengan dia pada ilmu usuluddin, tiada lainnya melainkan pada seumpama perkataan musannif wa yajibu ala kulli mukallafin sampai akhirnya, maka maknanya barang yang diberi pahala atas membuat akan dia dan memberi seksa atas meninggalkan dia, maka jangan kerananya menjadi kesamaran antara keduanya bagi seseorang yang menuntut ilmu usuluddin. Boleh faham nak sebut mu'allam apa tu? Dia suruh kita faham dengan satu benda. Nak faham dengan apa? Nak fahamkan makna wajib. Saya baca sekali lagi. Ketahui oleh kamu bahawasanya wujub dengan makna tiada menerima nafi. Wujub dalam terjemah kita ada makna masdar tu kemestian. Okay. Itulah makna wujub. Kemestian ni tiada menerima nafi. Kemestian Allah Ta'ala. Kemestian Allah Ta'ala baqa. Kemestian Allah Ta'ala kudrat. Kemestian Allah Ta'ala iradat. Kemestian Allah Ta'ala ada ilmu. Kemestian tu, itulah istilahnya tak menerima nafi. Nak menafikan, dia tak menerima nafi sama sekali. Yang ni tiada ada iaitu yang dikedaki dengan dia pada ilmu usuluddin. Baik, yang ni tiada itu iaitu yang dikedaki dengan ilmu pada ilmu usuluddin, tiada lainnya melainkan pada seumpama perkataan musannif.
Jadi maksud tiada menerima sesuatu tu, maksudnya tiada lainnya, tiada selain daripada, kalau disebut kawan Allah wujud, maksudnya Allah bersifat wajib ada, maksudnya Allah saja bersifat dengan sifat wujud, tiada hal lain pada Allah Ta'ala bersifat wujud. Itu maksud kemestian. Allah mesti bersifat kuasa. Apa maksudnya? Tak lepas tidak, mesti sabit pada Allah Ta'ala sifat kuasa. Itu je. Nak faham. Nak menelankan sikit istilah ta'rif wajib akli dengan wajib, dengan mustahil akli dengan harus akli. Jadi apa dia perkataan musannif yang menunjukkan kata tiada lain pada seumpama tu. Yajibu ala kulli mukallafin sampai akhirnya, maka maknanya barang yang diberi pahala. Yang ni makna umum, makna syar'i. Yajibu ni barang yang diberi pahala atas membuatkan dia dan diberi seksa atau meninggalkan dia, maka jangan kerananya menjadi kesamaran antara keduanya, hukum syarak dengan hukum akli itu bagi seorang yang menuntut ilmu usuluddin. Jadi pastikan boleh beza antara wajib syarak dengan wajib akli. Jadi wajib syarak yang apa? Apa pahala siapa yang buat, meninggal berdosalah siapa yang meninggalkannya. Itu wajib syarak. Ada pun wajib akli, maksudnya mesti Nabi Rasul bercakap benar. Mesti Allah Ta'ala bercakap benar. Atas makna nafi tu, mesti tak ada bohong pada Allah Ta'ala. Mesti tak ada penipuan daripada Allah Ta'ala. Mesti dengan makna macam tu. Jadi wajib dengan makna mesti hukum akal dengan makna mesti, kemestian. Baik, tambihun. Inilah satu jaga-jaga. Jadi tambihun tu dengan hadza kalamun unabihu liman ghafala. Asal makna tambih ni jaga-jaga, hati-hati. Bahasa orang putih kita attention please, attention please. Attention please, itulah tambihun. Takdir bahasa Arab ni hadza kalamun unabihu liman ghafala. Ini adalah satu perkataan untuk memberi peringatan pada orang yang selalu lupa dalam permasalahan ni. Khasnya bab wajib mustahil harus ni. Inilah satu kata-kata jaga-jaga tu. Inilah satu jaga-jaga. Terjemah tambihun. Inilah satu jaga-jaga. Maksudnya kalau bahasa kita tambihun, jaga-jaga. Bahasa kita kan. Tu bahasa Arab dia sebut inilah satu jaga-jaga. Jaga-jaga tu kalau ikut tu. Maksudnya hadza kalamu nabihu liman ghafala. Apa dia jaga-jaga ni? Ada bagi kita wujud, maknanya tiada menerima nafi. Ada wajib dengan mana takkan diterima oleh akal nak nafi yang perkara ni pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Itu dipanggil wajib. Yakni tiada dan ada bagi kita wajib, maknanya yang tiada menerima nafi. Jadi wajib tu dengan mana tiada menerima nafi. Mudah gitu. Faham? Najib ni, wajib ni maksudnya tiada satu benda yang tak akan menerima nafi sama sekali. Itu wajib. Yang ni tiada menerima, tiada dan ada bagi kita betul saya baca dulu. Langkah ada bagi kita wajib, maknanya yang tiada menerima nafi. Yang ni tiada menerima tiada. Jadi wajib tu maksudnya tak boleh nak terima, tak ada. Mesti ada. Dan ada bagi kita istihalah. Jadi bila kata tak dapat tidak, mesti pada Allah Ta'ala ada tu,
tentu kat kita mustahil. Itu. Maknanya tiada menerima subut. Jadi istilah ni sebalik pula. Dia tak boleh menerima ada sama sekali. Bahkan mustahil ada. Tiada menerima subut, yakni tetap dan ada bagi kita mustahil. Maknanya yang tiada menerima subut. Jadi mustahil tu maksudnya tiada menerima subut, yakni tetap, selesai, dia tetap dan ada. Dan ada bagi kita mustahil, dan ada bagi kita mustahil. Apa maknanya? Ada bagi kita mustahil. Maknanya yang tiada menerima subut dan ada. Jadi tiada menerima, ada bagi kita menerima mustahil, maksudnya tiada menerima subut. Ya. Dan ada bagi kita jawaz, maknanya patut ada dan patut tiada. Jadi kalau sebut ada pada kita keharusan, maksudnya boleh jadi ada dan jadi tiada. Patut ada dan patut tiada. Itu dipanggil jawaz. Kalau mustahil, menafikan subut. Kalau wajib, menafi, tak menerima, nafi. Yang tu kena perhati sikit lah lugah tu. Dan ada bagi kita jaizah, maknanya yang patut ada dan tiada. Selesai. Yang ni yang mengaji selalu orang lari kat ni. Pasal apa? Nak ambil istilah, faham beza. Tentu, dia punya asas sebenarnya faham dia kat mana? Kena ngaji bahasa Arab. Itu yang bila ngaji pondok, ngaji ni, dan Quran pun bahasa Arab, hadis pun bahasa Arab. Nak bahas benda macam ni kena bahasa Arab. Nanti yang duduk pondok kena ngaji nahu, kena ngaji surah, kena ngaji bahasa Arab. Dan kena ngaji bahasa Arab ni bukan terjemah bahasa Arab, bukan. Kita kena mengaji tata bahasa Arab, istilahnya. Nahu tu yang panggil nahu dan surah tu. Grammatical, Arabic grammatical dia. Macam mana kita nak fahamkan? Yang ni bahkan dia bukan grammar. Yang ni dipanggil surah. Maksudnya ilmu, kaedah macam mana nak memalingkan satu kalimah-kalimah, nak membezakan antara mana wujub, wajib. Lepas tu ada makna wajabah, ada makna yajibu, ada makna wujuban, ada makna wajiban, ada makna maujubun, ada makna wajabah, yajibu, ajib, la tajib, ada mujabun, mijabun. Ada dengan makna suruhan, ada makna isi zaman, isi makan, ada makna alat. Yang ni yang khas ngaji bahasa Arab. Satu nak sebut, kalau agak susah tu, satu hal lah. Tapi atas umum nak memahamkan hukum akal ni kat kita atas bahasnya, apa dia? Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Maksudnya ada bab mesti, ada tahap tak mungkin, ada tahap maybe. Macam tu je. Nak faham macam tu, itu lah. Tapi nak matang betul-betul yang mana dipanggil al-wajib dan mana yang dipanggil al-wujub. Satu hal. Kalau saya buat misal. Kita selalu sebut macam mana? Allah wajib ada. Siap. Maksudnya Allah mesti ada. Apa maksud Allah mesti ada? Tak menerima tiada. Itulah dipanggil kemestian. Itulah dipanggil al-wujubu. Allah ada. Maksudnya Allah bersifat al-wajib. Wajib ada. Lepas tu, kemestian ada pada Allah Ta'ala tu. Itulah dipanggil wujubul wajib. Bila kata kemestian ada, tentulah tak menerima tiada. Cuma yang tu makna di sebalik. Siap? Kini lalu macam tu. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Yang ni khas yang disebut al-wajib. Jadi kalau al-wujub makna yang lepas, untuk al-wajib, perkara yang wajib apa pula? Kalau bahasa lain, al-wajib, perkara yang wajib. Ain benda wajib tu. Al-wujub,
kemestian perkara yang wajib tu nisbahkan kepada siapa yang nak dikatakan wajib tu. Itu adalah al-wujub. Itu adalah al-wujub. Kemestian. Allah bersifat ada. Kemestian ada. Itulah al-wujub. InsyaAllah jumpa situlah. Sambung fal wajib. Kitab ni pun sama juga. Kuakas juga. Muka surat 3. Kitab Hidayatul Sibyan. Keduanya barang yang dapat akan dia oleh akal akan tiadanya. Dan semata-mata padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali, iaitu dinamakan akan dia mustahil. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Cuma yang ni dia nak fokus kepada mana mustahil tu sendiri. Baik. Jadi yang ni hukum akal yang kedua. Hukum pertama wajib. Bahasa mudah sebut itu. Hukum kedua mustahil. Baik. Itu yang kata. Keduanya hukum akal ni barang. Jadi yang mustahil. Jadi kita nak bicara ni al-mustahil. Perkara yang mustahil. Itu yang dia kata. Mustahil ni apa dia? Barang yang. Maksudnya dia lah benda. Ain. Sesuatu perkara yang dapat akan dia oleh akal akan tiada. Akal mendapati perkara ni mesti tak ada. Itulah mustahil. Bahasa dia. Akal mendapati perkara ni mesti tak ada. Allah mengisi ruang, subhanallah. Mustahil. Allah bertempat. Akal mendapati mustahil. Allah berpihak. Allah berarah. Allah mengambil manfaat pada makhluk. Allah berada di atas, di bawah. Akal mendapati perkara ni mustahil. Itulah mustahil. Mustahil Allah bertempat. Mustahil Allah berpihak. Mustahil ia berjirim. Mustahil berjuzuk, beranggota. Mustahil mengambil manfaat sesuatu pada makhluk. Mustahil dilalui oleh masa. Saja saya sebut benda-benda yang common dalam bab ketuhanan, nak faham. Perkara ni nama dia al-mustahil. Maksudnya perkara yang akal mendapati perkara ni tak sepatutnya dinisbahkan ke Allah Ta'ala. Mustahil. Kalau bunyi orang putih sikit, apa? Allah occupied space. Impossible. Can you understand it? Impossible punya meaning. It's impossible. How can you say it is? How can you say it is impossible? Why? It is impossible. How can Allah Ta'ala occupy space? He who is the one who created the space, how can he occupy the space that he created it? Boleh faham? Mana cakap orang putih faham lagi, cakap Melayu tak faham. Tak apalah, biarlah itu kan. Tapi saya nak sebut, apa kata, perkara mustahil tu. Akal mendapati perkara ni tak sepatutnya. It is impossible. Allah Ta'ala, He is inside the world or outside the world. Impossible. Untuk nisbahkan dia inside atau outside. Pasal apa? Inside ke outside, this is makhluk. This is what Allah Ta'ala create. Kalau yang ni adalah apa yang Allah Ta'ala create, the creator it should not be like this. This is what he, something yang be created. Creator is not what he is be created. Apa yang dia dah buat, pembuat mesti bukan macam tu. Nanti yang kita faham, mukhalafatuhu lil hawadith. Satu atas istilah kita belajar bab tauhid ni, Allah atas istilah. Ada dia mutlak. Makhluk ada dia muqayyad. Bahasa ni kalau tuan-tuan faham, kalau saya sedap sebenarnya bahasa ni. Allah wujud dia mutlak.
Makhluk, wujud dia muqayyad. Apa maksud wujud Allah Ta'ala mutlak? Ada dia tanpa kaitkan dia pada sesuatu. Sedap faham tu. Allah Ta'ala, He is the creator. Nak sebut mutlak tu macam mana nak sebut bahasa Inggeris? Saya tak belajar dengan bahasa Inggeris. Tu yang absolutely macam mana? Dia ada lah. Yang ada yang tak dikaitkan dengan apa-apa. Tak kaitkan dengan tempat, tak kaitkan dengan pihak, tak kaitkan dengan masa, tak kaitkan dia dengan apa-apa sesuatu. Siapa? Ada dia, ada mutlak. Ada yang tiada siapa berkongsi dengan kewujudan dia. Ada dia, ada yang sedia. Ada yang istilahnya already. He's ready exist. Boleh? Faham? Already exist. Memang sedia ada. Sedia ada. Cuma saya nak sebut saya already itu bahasa saya lah. Kalau betul-betul bahasa Inggeris punya bahasa tu. Okey. Yang itu yang kemustahilan. Jadi kalau apa mustahil? Tiang mustahil berjirim, mustahil berjuzuk, mustahil beranggota siapa? Yang ni makhluk. Mustahil bertangan, bermata, berkaki. Mustahil dilalui oleh masa, dipengaruhi oleh bulan, matahari. Mustahil ada umur, mustahil ada zaman. Zaman ni iktibar edaran matahari, bulan, bintang. Takkan Allah Ta'ala dia buat bulan bintang, dia dilalui oleh masa. Pasal masa dia yang buat masa. Takkan bila dia buat masa, dia dipengaruhi oleh masa. Dia dilalui oleh masa dan masa tu pula mengkesankan dia. Tak betul. Bahkan masa pun, ada masa lalu, masa sedang, masa akan datang. Kita, kalau tak faham tauhid, kita akan rasa seolah-olah kita diubah oleh masa. Tu yang duk sambut tahun baru. Contoh, pasal apa? Pasal duk rasa dengan datang benda-benda baru ni akan ada satu pengaruh kat kita. Kita belajar tauhid, tak, kita tak dipengaruhi oleh masa. Yang mempengaruhi kita, mengubah kita hakiki adalah Allah Ta'ala. Itu datang tahun baru ke, tahun lama ke, masa tetap berubah. Allah tak berubah. Kita boleh berubah. Tapi iman tak boleh ubah. Itu tauhid kita tau. Yang kalau kita faham betul-betul perjalanan tauhid tu, zaman ubah macam mana sekali pun, aku tak berubah. Aku punya pegangan dengan Allah Ta'ala, aku punya pegangan dengan makhluk ni, tak akan berubah. Yang makhluk ialah tetap makhluk, Allah ialah Allah. Yang berubah ni makhluk. Makhluk memang duk sentiasa berubah. Dan berubah-ubah ni lah menunjukkan makhluk. Yang tak berubah Allah Ta'ala dan yang tak boleh ubah iman kita ke Allah Ta'ala. Itu tak boleh ubah. Tauhid kita ke Allah Ta'ala. Yakin kita ke Allah Ta'ala. Keyakinan kita ke Allah Ta'ala. Itu tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Apa tak boleh ubahnya? Khasnya nak mengatakan Allah mutlak dia tam. Mutlaknya ketuhanan dia. Milik dia, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Tak ada siapa kongsi dengan dia. Dan dia tak dipengaruhi oleh apa-apa dengan makhluk yang dia buat. Makhluk yang terpengaruh dengan dia. Maksudnya makhluk yang terkesan dengan sebab dia. Satu kita belajar akidah balik bila faham macam tu. Dan bila makhluk yang terkesan, yang boleh mengkesankan sesuatu hanya Allah Ta'ala. Mustahil makhluk boleh mengkesankan sesuatu dengan diri makhluk tu sendiri. Mustahil. Sebab makhluk tak boleh beri apa-apa kesan kepada makhluk. Tak boleh. Satu, bukan masa mengubah kita. Masa tak mengubah kita. Yang mengubah Allah Ta'ala. Cuma di atas sistem yang Allah Ta'ala buat. Kita rasa macam masa itu mengubah. Boleh faham? Kita rasa tua siapa? Pasal proses siang malam ni. Padahal tua bukan siang malam yang mentua kita. Kenyang, kita rasa makanan mengenyangkan kita. Padahal bukan makanan mengenyangkan kita. Tapi proses Allah Ta'ala buat tu menyebabkan kita terakidah gitu. Yang bila ngaji balik, la ilaha illallah, Allah ilah, yang mu'athir kulli syai', memberi bekas setiap satu. Bukan masa, bukan makhluk. Tapi khalik makhluk lah yang memberi bekas satu. Kat kita ada peraturan sabab musabab. Itu je. Yang ada kita lepas belajar bab hukum adat apa. Ada hukum, ada irtibat adi. Ada pertamatan hukum adat. Buat macam ni dapat yang ni. Buat macam ni dapat macam ni. Buat macam ni macam ni. Kita umur daripada kecil besar.
Pasal apa? Dulu 19-20. Sekarang 20-20. Contoh kan? Ui, 19-20, 20-20, 100 tahun tu. Oh, padahal lah janggut putih, padahal lah nak bongkok 3. Contoh. Kita nampak masa tu. Sedangkan mensandarkan kepada masa, seolah-olah masa mengubah, tak betul. Yang ni adat dan proses. Hakiki mengubah hanya Allah Ta'ala. Makhluk tetap makhluk. Makhluk memang berubah-ubah. Dan yang mengubah tu Allah Ta'ala, bukan masa mengubah makhluk. Yang mengubah makhluk ialah Allah. Saja dah sebut masa 2020 tu, satu saya ke sana tu. Mustahil makhluk boleh ubah makhluk. Tu mustahil tu. Jadi mustahil makhluk boleh mengubah Allah Ta'ala. Tu lagi gila punya mustahil. Mustahil Allah ambil manfaat pada makhluk. Mustahil. Bahkan makhluk lah yang tak dapat tidak, yang berhajat untuk mengambil manfaat daripada Allah Ta'ala. Satu salah besar kalau ada orang kata Allah duduk di aras. Menyimpang gila punya faham akidah. Gila bukan gila sikit-sikit, tak tahu. Salah besar. Maksudnya telah mengeluarkan sifat ketuhanan Allah Ta'ala yang mutlak, jadikan dia muqayyad. Tak betul. Tak betul. Dan meletakkan sifat makhluk yang muqayyad dengan Allah Ta'ala, seolah-olah makhluk ni mutlak. Seolah aras ini ada satu aras kewujudan mutlak. Ya Allah ada di aras. Gila, apa faham ni? Tak betul, salah. Itu yang nak faham mustahil. Mustahil. Satu saya kata faham bahasa Allah mutlak, makhluk ni muqayyad. Besar tu faham. Makhluk ni nama baharu. CP ulama kita sebut apa? Kata dia apa? Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam ni baru. Setiap yang baru, alam ni mutaghayyir. Alam ni berubah. Setiap yang berubah ni baru. Alam ni baru. Cantik bahasa tu. Maksudnya alam ni duk berubah-ubah. Allah tak ada apa-apa perubahan kat dia. Jadi mutlak. Dia bukan kait dengan sesuatu. Tak ada. Yang berubah-ubah makhluk tak ada kepada ada, besar kecil, tua muda, sakit sihat, terang cerah, ngantuk tak mengantuk, faham tak faham. Bobi bahasa gitu. Ini makhluk. Saat lain putus tak putus. Ingat tak ingat, sedar tak sedar. Ni makhluk. Allah je ni. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa-apa perubahan-perubahan macam tu. Allah tak ada istilah apa mengubah kat dia. Allahu kan, wala makan, wawal ana, kama alaihi kan. Allah memang ada. Masa dia ada tu, tempat pun tak ada. Dan sekarang ni, macam mana dulu sebelum dia buat makhluk ni, dia macam itulah dia sekarang. Itu akidah kita. Allah Ta'ala kata mutlaknya Allah Ta'ala. Baik. Jadi, kata mustahil ni dia barang yang tiada dapat akan barang yang didapat akan dia oleh akal. Akal mendapati barang ni akan tiada. Benda ni memang tak ada. Tak sepatutnya. Inilah dia panggil mustahil. Perkara yang mustahil. Akal mendapati perkara ni memang tak ada. Sekutu pada Allah Ta'ala. Anak pada Allah Ta'ala. Isteri pada Allah Ta'ala. Mengambil manfaat oleh Allah Ta'ala ke makhluk dia. Allah terkesan dengan makhluk dia. Terkesan dengan manusia. Terkesan dengan aras. Terkesan dengan kursi. Terkesan dengan langit bumi. Terkesan dengan syaitan. Subhanallah. Akal mendapati perkara ni tiada. Tu mustahil. Barang yang dihukum, yang didapati oleh akal yang waras, mendapati perkara ni tiada. Tak boleh, tak layak untuk dinisbah pada Allah Ta'ala sama sekali. Baik. Barang yang didapat akan oleh akal, akal dapat apa? Dapat akan tiadanya dan semata-mata. Dan memang istilah semata-mata ni memang boleh faham macam tu, terus, langsung. Memang tak mungkin pada Allah Ta'ala untuk perkara yang mustahil tu disebah pada Allah Ta'ala. Macam mana kalau sebut dengan angka, tak mungkinnya akal kita akan mendapati
2 campur 2, 5. Jadi akal mendapati tak mungkinnya 5 tu apabila 2 dicampur 2. Itu bahasa mudah dia. Akal mendapati tak mungkin 5. Waktu tak mungkin 5 tu bila? Semata-mata. Maksudnya memang macam tu. Tak akan dapat. Macam itulah. Tak mungkinnya ada anak, ada isteri, ada di aras, berpihak, mengambil ruang, mengambil faedah daripada makhluk, berjirim, berjisim, berjuzuk, beranggota. Subhanallah. Siap. Kalau ada orang kata 2 campur 2, 5, memang pay on. Cara berfikir. Allah ada tapi duduk di aras. Tapi aras tu tak ada. Tapi Allah Ta'ala ada. Dan Allah Ta'ala ada di aras. Tapi aras tu aras tak ada. Allah duduk di aras tapi aras ni makan adami. Bodoh. Bodoh lah. Dia seolah-olah dia kata, saya duduk dalam rumah. Rumah tu, saya duduk dalam rumah tapi rumah tu tak ada. Ada orang cakap itu. Saya ada isteri tapi isteri saya tak ada. Tapi saya ada isteri. Tapi isteri saya tak ada. Allah duduk di rumah tapi Allah duduk di rumah. Ni Wahabi lah ni. Allah duduk di aras tapi aras ni dia tempat yang tiada. Pula. Untuk aras ni makhluk ke qadim ke baru? Makhluk ni aras ni makhluk ke khalik? Alam aras ni zat ke sifat? Yang tu pun tak faham. Aras ni zat. Zat makhluk ke zat khalik? Zat makhluk. Bila aras ni atas nama zat, kalau mengatakan Allah di aras, maksudnya Allah di aras. Yang ni menempatkan Allah di sesuatu dia. Jadi Allah di aras, atas aras. Maksudnya mengatakan Allah di aras, itu maksudnya mengatakan Allah bertempat. Boleh kan? Boleh faham itu? Betul? Betul ke pahaman Allah bertempat? Tak betul. Betul macam mana daripada Allah ada di aras? Bukan Allah Ta'ala duduk di aras tu. Allah duduk di atas pada aras. Atas pada aras, maksudnya bukan aras lah. Dia nak kata juga atas aras tu. Kalau atas ni atas pada aras, ayat Quran kena ubah. Bukan istawa alal ars, tapi istawa alal ars. 2 kali alal ars. Jadi mesti istawa, makna istawa, tapi bukan istawa dengan makna berada, bukan? Dia dah mengakui lah. Maksud kata, bukan ada atas arah, ada atas ni, atas pada ada atas lagi. Jadi atas dengan mana? Bukan makna pihak. Bukan dengan mana arah. Tapi atas dengan mana? Martabat. Betul. Itu disebut oleh ulama, memang ala bukan makna ala dengan mana makan. Hatta nama makan adami tak betul, sewil punya pahaman tu. Dia masih ala dengan mana martabah. Dengan mana martabat. Kita belajar Allahu Akbar. Allah Al-Azim kan. Allah besar. Besar apa? Tuan-tuan faham besar jisim kafir awal lagi. Pasal memahamkan dah tak mutlak Allah Ta'ala. Besar apa? Besar saiz. Ada nisbah dengan makhluk. Tak kena. Besar apa? Besar martabat, besar kedudukan. Allah Ta'ala tinggi. Ada orang syarah. Itulah Allah Ta'ala duduk di aras. Macam aras yang tinggi. Tu faham gitu. Subhanallah. Tinggi apa? Martabat. Bukan tinggi dengan mana pihak. Arah. Subhanallah. Bahasa Melayu kita pun sebut macam tu kan. Mengaji mana? Saya mengaji pusat pengajian tinggi. Berapa tingkat? Kami tak ada tingkat pun. Semua rumah teres saja. Tak ada. Untuk apa yang tingginya? Martabat dia tinggi, subjek dia tinggi, silibus dia tinggi, bukan kedudukan flat dia tinggi. Kita Perak ni ada orang besar jajahan, orang besar gemuk mana? Bukan besar, tengok orangnya pun halus dia kata orang besar. Bukan besar jasad, besar tu besar martabat dia, pangkat dia. Wahabi bodoh tak faham metode ni. Sedap je Wahabi bodoh. Memang Wahabi bodoh. Saja. Kita faham-faham benda mustahil ni, inilah kita bahas. Inilah keupayaan-keupayaan akal yang mereka gagal
mengupayakan akal mereka untuk memahami benda-benda macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kita, bagi hidayah pada mereka. Hadana wa iyyahum ila siratal mustaqim. Pasal memang tak ada jalan. Tu yang ramai tutup guru kita, ulama kita pun sebut apa? Wahabi ni dia tak ada perlu dalil hujah apa dah, dia perlu hidayat. Tapi antara sebab hidayat, bagi dia cara berfikir betul balik. Bila buat majlis untuk berfikir, dia tak bagi peluang pula untuk berfikir, dia tutup blok dia, kepala otak dia untuk berfikir. Itu masalah dia. Dia bagi mukadimah, dia suruh gulung. Waktu dia mukadimah, dia gulung. Tergulung itu. Waktu dia moderator, dia panel. Waktu dia jadi juri, dia jadi hakim, dia buat kesimpulan. Senang. Nanti kita buat majlis pula, kita pula buat gitu lagi. Kalau kita buat gitu, tak apa, memang kita duduk belah betul. Lembu seekor. Dia orang sebelah kambing, kita sebelah camel. Yang tu saja melawak sikit lah. Dia orang berbangga dengan sebelah kambing tu. Lihat orang lain sebelah lebih besar daripada hak tu pun tak bisin pun. Kena ikhlas. Ya ke? Ikhlas bukan situ. Ikhlas ni tauhid. Suratul Ikhlas bukan sebelah kambing ikhlas. Bukan. Tak dipanggil ikhlas. Kita dia wa ma umiru li illa liya'budullaha mukhlisin. Apa makna mukhlisin? Muwahhidin. Itu orang mukhlis. Sembelih binatang, tak rasa binatang tu kita punya. Kita rasa milik Allah, aku pemegang amanah sembelih. Jamu balik pada orang yang sepatutnya makan. Itulah ikhlas. Namanya. Dia duk rasa kambing dia sembelih untuk jamu orang atau ikhlas. Tak ikhlas lah namanya. Tu, pasal rasa kambing dia. Sikit, syarah tauhid macam tu. Tak percaya, try syarah surah ikhlas. Pasal apa panggil ikhlas? Pasal apa panggil ikhlas? Dalam tu tak ada cerita lain melainkan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak ada kufur dengan sesiapa pun. Itulah mukhlisina lahuddin. Muwahhidin. Tauhidkan zat, sifat, af'al, milik dia. Mutlak untuk Allah Ta'ala. Tak ada siapa-siapa kongsi dengan dia. Kambing pun bukan kambing kita. Kenapa kita ni pasal kita pemegang amanah, dapat pemilikan dengan beli ke sewa ke hadiah ke orang apa. Sewa tak boleh lah kan. Tak boleh nak sebelih. Beli ke hadiah ke apa ke orang hebat kita. Dengan tu kita sebelih. Kita rasa yang ni daripada Allah Ta'ala bagi rezeki. Aku pemegang amanah. Lepas tu nak jamu balik pada orang ni tetamu aku bagi. Inilah mukhlis. Inilah ikhlas. Kalau duk rasa kambing kita jamu orang, aku ikhlas. Tak betul. Pasal aku ni. Orang ikhlas ni apa? Semua anugerah daripada limpah kurnia Allah Ta'ala. Aku pemegang amanah. Wa ma taufiqi illa billah. Sikit cara ke ikhlas tu, tauhid tu apa. Baik, antara termasuk dalam mustahil ni macam ni lagi. Jadi kata dia tadi, tiada dan semata-mata. Jadi perkara tu akal mendapati tak ada sama sekali dan semata-mata padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Perkara tu nak kata subut, nak sabit yang perkara tu tak boleh sama sekali. Bahasa mudah dengan matematik ni nak 2 campur 2, 5. Tak mungkin sama sekali. Itulah mustahil. Iaitu dinamakan dia mustahil. Itu bahasa Arab, Arabic. Bunyi yang putih sikit, impossible. Bila ada perkara tu impossible, mesti ada impossibility-nya. Impossibility-nya. Kok Melayu kita tak gunalah bahasa-bahasa macam tu tak? Betul ke bahasa impossibility tu? Betul ke? Kita pula tak pandai. Kan bila ada kerayakan, mesti ada credibility-nya. Kan macam tu kan? Apa lagi bahasa-bahasa? Bahasa macam ni banyak bahasa Indon. Indon memang guna bahasa macam ni. Nationality. Kalau yang ni membuat konspirasi, ada konspiratornya.
mestilah ada conspirationnya. Kan? Dan mesti ada conspiratornya. Kena conspirator, siapa yang buat. Bila buat tu mesti ada konspirasi yang merancang proses konspirasi. Melayu nak sebut bahasa susah sikit. Okey. Yang ni yang kadang kita perlu bahasa untuk memberikan penjelasan. Mustahil, istihalah yang sebut tadi tu. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Antara mustahil ni baharu bagi Allah Ta'ala. Apa makna baharu? Antara makna baharu berubah. Allah berubah-ubah. Dulu dia ada dengan tak ada tempat. Bila dia duduk di aras, dia ada atas aras. Tak betul lah. Pasal ada dia dah disabitkan dengan fauqiyah. Dengan sebab buat aras, atas aras. Atas dengan mana makan, dengan mana tempat. Mustahil. Atas dengan mana martabat. Okey. Tak ada masalah. Tak ada siapa khilaf waktu. Dan itulah antara ulama khalaf mensyarahkan ala pada istawa. Kalau khalaf dia tak bagi makna. Ada istawa alal ars, apa makna istawa, apa makna ala, wallahu alam. Mesti ada ala dan istawa yang yaliqu bih. Terus saya fikir-fikir, subhanallah, siap. Oh betul, itu baru salaf original. Yang salah ataupun salaf yang tak original, Allah buat aras, apa mustahilnya sampai dia ada keluar pernyataannya tu? Apa mustahilnya Allah Ta'ala duduk atas aras? Dia yang kata dia duduk atas aras. Kan civil tu. Apatah lagi dia kata apa? Kesian Tuhan Aswaja ni kata dia. Lepas tu PPRT pun ada tempat, ada rumah. Tuhan Aswaja tak ada tempat, kata dia, tak ada rumah. Astagfirullah. Pelik. Apa punya kaedah logika berfikir kepala otak dia ni? Dia duk kata kita terpengaruh dengan ilmu kalam. Dia terpengaruh dengan ilmu setan. Kalau saya nak tahu apa, memang bahasa setan lah nak kata apa. Sesat gila punya. So kata hadan Allah wa iyyahum ila siratal mustaqim. Baik. Baharu. Jadi Allah berubah-ubah tu mustahil lagi. Tiada mengambil lapang. Allah tak akan mengambil lapang. Itu satu hal Allah Ta'ala. Tapi dia sebut ni kat jirim. Tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Kalau makhluk, atas nama makhluk, zat makhluk, atau umumnya kita sebut, bahasa kita sebut ni, molekul, bahasa Arab pun gunakan zarah. Setiap zarah, dia mesti yamla'ul faragh. Dia mesti mengambil kadar lapang seluas saiz dia. Dia mesti occupy space yang space yang he should take, yang dia mesti occupy benda tu. Dia mesti mengisi ruang itu. Kalau bahasa lain, kalau kita sebut masalah jirim, lapang ni mengisi ruang, kita sebut handset sudahlah benda yang duduk depan kita duduk selalu pakai kan. Kena ada memory card. Memory card ni asalnya katalah 32 tak main lah ni kan, 128 lah yang latest lah. Esok lepas tu apa? Lepas 128 256 lah, jangan tak tahu. Anda tak percaya keluar esok. Angka dia mesti 256. Lepas 256 berapa? 512. Tuan-tuan tak kerti tu, tak kerti lah. Tengok. Saya kerti juga lah tu. Dia punya memori tu. Gigabyte tu. Memori atau RAM memori ni, dia mesti angka dia gitu. Dia takkan jadi 32, lepas tu jadi 40 gigabit. Dia takkan jadi tu. 32 nanti dia jadi 64. 64 dia akan jadi 128. 128 nanti mesti 256. Lepas tu 512. Lepas tu dia akan bunda nanti pada bawah. Ni 1 tera. Apa-apa seumpama tu. Okay. Sagi saya cara satu pula. 1024. Betul. Angka dia. Tak faham tu tanya lain. Apa pasal. Dan kenapa mesti konsep dia berganda macam tu? Kenapa? Yang tu saya kena ngajar ilmu lain pula. Ilmu teorem Pythagoras. A ganda 2 campur B kuasa 2 adalah C kuasa 2. C kuasa 2 tu adalah hipotenus. Tak faham tu dah. Itu ilmu matematik. Saya kelas matematik je. Saya tahulah takat tu saya boleh cerita lah kan.
Apa benda ni? Sikon dua-dua. Mula sin, cos, tangent. Macam mana nak bagi tangent, sos, apa. Nak ingat lupa kalau macam mana. Sin, cos, tangent. Tadi saya berak, sekarang tak berak. Dia punya formula kan. Dulu saya punya sistem belajar macam tu. Nak bagi ingat apa dia kan. Benda tadi saya berak, tentang, belah. Nak ingat tu lah. Bertentangan, bersebelahan. Hipotenus kan. Tadi saya berak, sekarang tak berak. Lain lah tu. Itulah lain cerita lain pula tu. Apa nak cerita ni? Memori tu. Jadi kalau memori kita 128, nanti dia akan penuh dia. Kalau kita buka handset pun, kita tengok berapa dia punya, nak calculate dia punya space yang tinggal, dia akan tulis, yang ni yang occupied space berapa. Dia tulis occupied tu. Ada video, ada ni kan, ada gambar, dia tulis tu berapa detail satu. Yang mana yang kau nak buang. Macam mana nak kosongkan space dia. Term macam tu pun ada occupied space. Benda macam tu pun boleh occupied space. Tambah yang lain occupied space. Siapa tu? Makhluk occupied space. Makhluk mesti dia akan mengambil lapang. Itu bahasa orang putih dia occupied space. Saja nak sebut bahasa Inggeris kan. Dah tak faham bahasa Melayu lagi kan. Mengambil lapang. Benda lapang. Itulah occupied space. Kan? Occupied space. Lapang space pun, sebenarnya space tu, dia bukan space sebenarnya. Dia ada sesuatu. Tapi, di atas, tak ada pengisian tu, dipanggil space lah. Macam ni. A lot of space lagi tak? Masjid ni banyak kosong. Berapa perabot je yang ada kan? Semua ni, big space. Nama je space sebenarnya. Dia space ke? Space pada sangkaan kita, space. Sebenarnya, ada molekul udara, wap air, hidrogen, karbon dioksida, semua ni bukan kosong. Space ni pada pandangan mata saja, dia adalah space. Seolah-olah dia adalah space yang kosong. Padahal, it's not empty space. But dia ada something yang occupied the space. Tapi space tu dia tak menyebabkan tak boleh isi benda lain dalam dia. Tuan boleh faham tak faham punya pasal satu hal tu. Saya sebut space tu. Kadang orang macam ni, kita kena syarah sains macam ni sikit. Saya ingatkan ustaz ni bodoh sains. Rupanya reti juga ya. Apa pula tak reti? Jangan disangka tau. Saya pakai serban macam ni, nak sebut macam mana, nak kata saya reti sangat pun dah kan. Ada orang kata pelik. Aku ingatkan ustaz ni tak reti cakap orang putih. Satu, cakap orang putih tu kan. Saya pun boleh cakap orang putih macam ni lah. Nak cakap macam Oxford University punya cakap. Tak boleh lah. Saya SPM je. Tu pun saya dah tinggal SPM 10 tahun lah tuan. Saya SPM 1986. 86 SPM saja. Bahasa Inggeris saya. Lepas tu, mana ada pedulik bahasa Inggeris lah. Duk kira nahu, sorok bahasa Arab, kitab, tauhid, fiqh, tasawuf itu je. Mana ada peduli pun. Apa saya nak sebut. Itu tak bahasa Inggeris je. Tu ustaz ni pun pandai matematik juga ya. Cara batas apa formula pun ingat. Ingat. Saya dulu antara subjek saya minat tu, matematik, sains. Hari lepas saya belajar SPM, saya pergi belajar kat Bang Datuk. Saya belajar masa tahun pertama, tahun kedua, saya tak mengajar lagi. Tahun kedua, antara subjek saya mengajar bahasa Arab. Antara saya mengajar pengetahuan agama Islam tinggi, masa tu. Petang saya mengajar tu. Masa saya duduk Isyadiah, petang sesi akademik. Siang mengajar Arab. Dan antara subjek saya ajar adalah matematik. Saya pakai matematik, saya pakai tu lah. Pakai baju Melayu, pakai apa. Saya punya style pakai lah. Pakai seluar, pakai melekat. Pakai serban macam ni lah. Saya ajar matematik. Dan antara subjek saya ajar sains dan saya ajar matematik. Sampai budak-budak pelik. Ustaz ni lain bidang lah. Pasal saya punya pakai ustaz. Tapi saya ajar matematik. Dia kata saya lain bidang. Apa? Ingat orang pakai serban ni tak kata sebut matematik ke? Masa tu Isyak dia. Sebelum saya datang Pekelang Hulu ni. Datang Pekelang Hulu pun sama juga. Orang ingat kita ganji pondok pakai serban apa ni tak kerti lah. Tengok-tengok boleh pronounce dia punya English ni. Tengok okey juga. Dan saya ada nak kata tu, saya kata saya nak kata kerti. Tak dia lah. Tapi tera ni lah kan. Tera saya punya orang putih bodoh-bodoh ni pun ada orang dengar orang putih punya. Ustaz punya bahasa Inggeris ni ada fluence bahasa Inggeris lah. Bukan saya cakap tu, saya tanya. Saya pakai pakcik.
dulu macam mana Ustaz? Guru kan? Guru. Saya tanya, oh guru. Pakcik guru apa dulu? Saya dulu guru bahasa Inggeris. Alamak, malunya saya. Guru bahasa Inggeris, iktiraf saya punya bahasa Inggeris macam tu. Padahal dia guru bahasa Inggeris. Tentu dia lagi pakar kan. Tapi dia kata, ustaznya peluang bahasa Inggeris tu, saya seronok, sedap ustaznya bahasa Inggeris, peluang bahasa Inggeris tu. Semua saya kata. Tak semua segala boleh segala kan. Tapi dia mengiktiraf bahasa Inggeris saya tu, maksudnya okey lah. Okay. Tentulah okey lah. Lain bodoh-bodoh juga. Banyak lagi benda saya tak kerti. Tu yang saya boleh berani sebut. Occupied space. Ada orang sebut space. History, orang sebut history. This is English history. Bukan English history lah. Half an hour. Hour tu sebut hour. Old. The pronunciation kan. Past that I walked to school. Dia punya dah belajar dulu bahasa Inggeris macam tu. Saya bahasa Inggeris belajar dulu kan. Sekolah rendah dulu. Saya kan dulu talk and chalk belajar kan. Tulis kat papan hitam tu. Belajar sekolah rendah dulu. Dia betul-betul pakai prasarana yang dalam sekolah. Saya punya suara deras daripada zaman kecil. Sekolah rendah lagi. Masa saya darjah 2 pun dah pegang lah kayu. Cikgu dah ajar. Pegang yang dalam kelas yang alat bantu mengajar ABM tu. Macam pembaring kecil tu. Pegang tu tunjuk. Dengar, saya sebut dulu apa. Yang budak-budak, cikgu suruh saya sebut. Lepas tu budak-budak suruh ikut saya. Cikgu sebut mula-mula mesti dah. Lepas tu, saya jadi macam mentor kat dia orang ni. Untuk saya sebut, lepas tu dia orang tiru saya. A pair of spectacles. Repeat. A pair of spectacles. Sampai sekarang boleh sebut ke? A bouquet of flower. Bouquet. Apa bouquet? Sejambak bunga. Tuan-tuan pun tak biasa dengar. Saya bukan saja hafal tu. Saya dapat zaman kecil-kecil. Umur 8 tahun. Darjah 2. Tarbiyah bahasa Inggeris tu. Rockton Boys School tu. A bouquet of flowers. Saya pun tak sangka saya a bouquet tu. Saya tengok cerita kartun dalam malam ni. Dia dapat bunga. Oh, I have a bouquet. Oh. Sejambak bunga. Dia tak sebut dah flower dah. A bouquet. Bouquet. Kalau nak, I get a flower. Maksudnya kau tak faham. Bouquet ni dah menunjukkan sejambak bunga. Tu kata bahasa Inggeris saya dapat bahasa Inggeris yang standard ni. Sekolah pun saya duduk PJ all tahun. Rockton Boys School dulu antara cabaran sekolah yang kalau bertanding bahasa Inggeris, pidato bahasa Inggeris ni, Assunta Boys School. Assunta Boys School. Betul ke tak benar? La Salle Boys School. Sekolah orang putih. Sekolah bahasa Inggeris. PJ all tahun ni. Kalau bertanding ni, La Salle School. Saya Rockton Boys School. Itu Assunta ni girls school. Assunta. Tak ingat lah tu. Ada SJS. Tapi yang tu sekolah menengah. Sekolah Jalan Selangor. Saya nak sebut tu cerita orang putih saya pula. Saya nak cerita apa? Nak cerita yang mustahil tu je, impossible tadi. Nak cerita occupied space tu, nak tunjuk bahasa Inggeris tu ya. Itu je. Kalau saya boleh cakap macam Oxford University tu, saya tak cakap Melayu kan tuan-tuan, cakap orang putih lah. Progress. Saya nak tunjuk apa? Tuan-tuan pula tak faham. Tera tu pun boleh faham lah. Boleh faham lah. Dan kadang-kadang tu lah, dengan cakap orang putih ni faham lagi boleh cakap Melayu. Pasal kita tak belajar dengan bahasa Melayu. Yang tu lah pula. Itu yang kalau saya boleh dapat ada orang ajar tauhid dengan bahasa Inggeris, saya memang nak pergi dengar bahasa Inggeris. Saya nak cerita bahasa tu je. Tauhid tu saya belajar dah. Tapi saya nak bahasa tu. Dan saya sendiri, sebab saya boleh cakap orang putih ni, ada orang pernah dengar saya punya kuliah, cakap orang putih bodoh-bodoh macam ni lah kan. Saja saya nak sebut tentu sikit. Ada orang baru balik jemaah tabligh kan, daripada Australia. Dia dengar saya punya kuliah macam ni, jemaah tabligh dengar. Kadang-kadang dia duduk masjid apa. Kata dia, Ustaz, I have something want to say to you. So, dia cakap orang putih balik Australia, takkan cakap Melayu. Dia dengar saya cakap orang putih tu, maksudnya dia tahulah saya punya kebolehan orang putih tu ke mana. Kata dia, Australian people needs a people like you. But you need a little bit more English. But I think your English like now, just English like this, you should go to Australia. Boleh faham saya punya bahasa Inggeris? Agak-agak okey ke KO saya punya bahasa Inggeris? Boleh kan? Ada orang lebih fluent lagi dia cakap bahasa Inggeris. Saya punya cakap, saya bukan saja buat-buat. Cakap orang putih ni, saya sekolah rendah dulu dah cakap macam ni. Bahasa macam itulah saya nak sebut.
Tentu nak bagi penjelasan, tujuannya nak cerita, mengambil lapang bagi jirim, itu je. Kalau saya sebut dengan bahasa Arab, jirim ni, jirim ma yamla'ul farau. Tuan-tuan penting itu. Saya boleh cerita. Barang yang mengisi ruang, itu jirim. Bahasa Arab ni, jirim tak dipanggil jirim, melainkan sesuatu yang dia akan occupy space. Itu juga bunyi yang putih tu. Something yang that occupy space, matter yang occupy space, this is called in Arabic jirim. Jirim. Jirim yang matter that occupy space. This is jirim. Jirim ialah ma yamla'ul farau in English. Bil Arabiyah al-kullu syai' yamla'ul farau yusamma jirman. Saya boleh cerita bahasa putih pula. Bahasa Inggeris, bahasa Arab pula. Yang tu takut tuan-tuan tak telan. Sikit lah. Nak cerita apa? Mustahil ada benda, dia ada, dia makhluk, dia ada, tapi dia tak occupy space. Impossible. Kita faham. Betul tak? Keliling kita ada oksigen, tapi oksigen ni tak occupy space. Kena buat muka gitu lah. Macam ni, 2 campur 2, 5. Macam tu, dia punya muka tu apa? Pasal format berfikir dia sama. Tapi Allah, no. Allah is no need space. But space needs to him. Needs him. Space yang berhajat itu Allah Ta'ala. Arash needs Allah Ta'ala. Allah Ta'ala no needs to Arash. When he create Arash, adakah something yang akan jadi pada Allah Ta'ala when he create Arash? Tak. Allah Ta'ala mutlak. Yang muqayyad Arash. Tak ada, Allah Ta'ala bagi ada. Dan bila ada, dia akan occupy space. Space tu pun Allah Ta'ala buat. Takkan dengan Allah Ta'ala buat Arash, dia ala dengan mana tempat. Subhanallah. Mesti ala dengan mana martabat. Nak cerita apa mustahil, tak mustahil. InsyaAllah yang ketiganya, barang yang sah pada akal adanya. Masuk bab ketiga, bab harus. Wallahualam. Cerita dulu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda wa nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.